Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan teruskan rangkaian dalam teori graf dan kita fokus kepada tajuk kecil iaitu bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okey, standard pembelajaran kita ini menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Jadi objektif di hari ini, apa yang kamu akan belajar adalah apabila diberi satu masalah, pelajar akan cuba menyelesaikannya. Dia beri satu masalah yang melibatkan satu rangkaian dan kita cuba selesaikan masalah tersebut. Kita tengok contoh 16. Okey, contoh 16. Alright. Radar di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam. Pilihan pengangkutan awam. Anggaran masa, kita ada masa ni, ada pemberat dia, masa. Alright. Kita ada masa, kita ada apalah ni, jalanan, kita ada anggaran kos. Kita ada anggaran kos, ini pemberat ni. Perjalanan, masa perjalanan. Okey. Alright. Okey, kita baca jenis pengangkutan. Pengangkutan yang kita akan guna adalah bas. Kita ada bas, kita ada kereta api, kita ada kereta. Masa perjalanan jam 2, anggaran perjalanan untuk bas 9 jam, anggaran perbelanjaan kos adalah RM64 hingga RM75. Untuk kereta api pula, kita akan bermula pada jam 18.33 dan sampai pada jam 11.47. Jadi anggaran masa adalah 17 jam. Bagi kereta pula, anggaran masa adalah 9 jam. Dan kos untuk sebiji kereta RM120. Tapi untuk kereta api tadi dia ada punya rate dia, kanak-kanak 32 hingga 38, dewasa 49 hingga 55, tempat kemudahan tidur kanak-kanak RM26 dan dewasa adalah RM43. Okey. Berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey. Pandangan kita lah. Apa justifikasi? Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Seorang dewasa tanpa kekangan masa. Okey, seorang dewasa. Poin dia seorang dewasa. A. Yang B, perjalanan melibatkan seorang dewasa dengan ada kekangan masa. Yang ketiga, perjalanan melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Okey, mari kita tengok sini penyelesaian dia. Okey, kita tengok bas. Minimum RM64. Maksimum RM75 kos dia. Kereta api. Okey. Kita kena tengok 3 item lah. Bas, kereta api. Okey. Kemudahan tempat tidur dan tanpa kemudahan tempat tidur. Minimum. Harga dia 32, 49, 26. Okey, A. Jawapan dia, kereta api dengan kemudahan tempat tidur adalah pilihan terbaik. Okey, kerana kos perjalanan hanya beza RM5 berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Pilihan ini juga lebih murah daripada perbelanjaan dengan memandu kereta. Kereta tadi sebiji kereta, kos dia RM120. B. Perjalanan melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Bas merupakan pilihan terbaik kerana lebih jimat. Penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Perjalanan jauh bagi seorang individu menggunakan kereta bukan satu pilihan bijak dari aspek keselamatan. Okey, yang ketiga. Perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. RM120 ya. Okey, untuk sebiji kereta. Jadi, pilihan terbaik adalah kereta lah. Dia menjimatkan. Jadi, jawapan dia ada di bawah ni lah. Yang warna kuning ni. A, B, C. Ini jawapan dia. Dalam buku teks, kita boleh rujuk pada muka surat 146. Itu contoh nombor 16. Okey, bagi menyelesaikan masalah. Kita tengok contoh 17. Nampak ni.
Kalau tengok peta ni menunjukkan laluan penerbangan domestik. Perkataan domestik ni bermaksud penerbangan yang melibatkan dalam negara sahaja. Kalau dia kata penerbangan international, barulah penerbangan itu melibatkan negara-negara lain. Ni semua melibatkan dalam negara, dalam Malaysia saja, domestik. Okey. Kalau ada negara lain pun masih duduk dalam sekeliling Malaysia, kita ada sini Bandar Seri Begawan, Bandar Seri Begawan, Brunei. Okey, itu penerbangan domestik. Peta dia tunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Tu nampak tu. Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Dia duduk di Kuala Lumpur. Mana Kuala Lumpur? Okey, ni Kuala Lumpur. Tengok Ajar boleh tengok ni cikgu tanda ni. Ni Kuala Lumpur. Joshua duduk aja di Kuala Lumpur dan dia ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Keluarganya di Kota Kinabalu. Sini Kota Kinabalu ni. Warna kuning. Tengok warna kuning. Okey. Katakan laluan terbaik yang dipilih Encik Joshua. Apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan di A? Apa kelebihan jawapan yang dia bagi di A ni dan apa kekurangan? Mari tengok penyelesaian. Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu atau dari Kuala Lumpur, kalau kita tengok sini, Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Dan satu lagi, dia ada perjalanan di sini. Kalau kamu tengok, Kuala Lumpur, dia boleh pergi ke Labuan dulu. Kemudian, daripada Labuan, pergi ke Kota Kinabalu. Ada dua pilihan lah. Okey, jadi penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu atau dari Kuala Lumpur ke Labuan dan seterusnya ke Kota Kinabalu. Okey. Jadi pilihan A dia sama ada dia ambil Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Yang kedua Kuala Lumpur ke Labuan. Kemudian daripada Labuan pergi ke Kota Kinabalu. Jadi yang B tu, apakah kelebihan kekurangan? Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kinabalu boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan. Jadi dia punya kelebihan dia kalau dia ambil direct daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, dia jimatkan masa dan jimatkan kos. Tapi kalau dia ambil penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu melalui Labuan, ia akan mengambil masa perjalanan yang lebih panjang dan kemungkinan kos perjalanan juga lebih tinggi. Kemungkinan. Kita boleh buat andaian lah sebab dia singgah di tempat lain dulu barulah dia pergi ke Kota Kinabalu. Okey. Jadi itu adalah penerangan berkaitan dengan macam mana nak menyelesaikan masalah bagi rangkaian dalam teori graf. Jadi kamu kena tengok gambar rajah. Kalau ada gambar rajah yang diberi, ada jadual yang diberi, fahamkan, baca, buat garisan, cari sisi penting, kemudian mau kita jawab. Seperti contoh 13 ni lah. Okey. Contoh 17 ni. Kemudian kita ada praktis kendiri 5.1e. Okey. Kamu buat ni praktis 5.1e ni dalam buku sebagai kerja rumah. Okey. Sebagai satu ujian bertulis lah untuk kamu. Latihan bertulis. Supaya senang cikgu nak tengok nanti post. Bila dah siap post. Supaya cikgu boleh tanda sebagai kamu punya rekod. Okey, kamu melakukan latihan. Boleh juga cikgu tanda sebagai kamu punya rekod untuk pembelajaran dalam bilik darjah. Tapi bilik darjah tak ada lah ni, pembelajaran di rumah lah. Okey, untuk PDPR. Okey, kalau ada apa-apa masalah, kamu belajar boleh maklum kat cikgu. Okey, sekian, terima kasih.